Dan no ano. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni lupa apa? Okey. Lupa dulu. Rashidi. Seorang sini. Dari sini kan? Oh, ni ikut Datuk ni dia. Datuk tak boleh sampai. Belum. Dia tak kira jadi ya mula-mula. Itu boleh. Dia kayu dulu. Tak ada jadi kayu dulu. Dah mula dulu. Pelan tak jadi pemain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man salaka masalikahum wa nahaja manahijahum ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadri fi hadhihi sanati wa fi kulli sana. Allahumma ja'alna mimman sama Ramadana imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman qama Ramadana imanan wa ihtisaba. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang berusaha lagi dikasihi Tuan Haji Mahmuzi, pengurus kompleks SIG Langkawi, keluarga tuan rumah SIG, seterusnya warga kuliah duha Jumaat yang istiqamah hadir di dalam kuliah duha istimewa Jumaat kita di dalam bulan istimewa Ramadan pada hari ini 11 Ramadan 1445. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, betapa bertuahnya kita kerana dapat lagi menghirup udara Ramadan. Betapa bahagianya kita kerana dapat bertemu lagi dengan yang dirindui Ramadan. Ketika kita bertemu dengan Rajab dan Sya'ban, Nabi SAW sebenarnya sudah mengajak kita untuk merindui Ramadan. Apabila Nabi menyebut Ramadan hari-hari di dalam hidup baginda, Nabi ajak kita membaca sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami bulan Rajab dan Sya'ban
dan sampaikanlah kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita meniti hari-hari yang mendebarkan pada bulan Rejab yang kita harap keberkatan. Bertemulah kita dengan rahmat Allah malam bersejarah Lailatul Isra wal Mi'raj di dalam bulan Rajab. Bertemulah kita kemudiannya dengan malam nisfu Sya'ban di bulan Sya'ban. Hari-hari kita menyebut mati balighna Ramadan, balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah kabulkan permintaan kita. Sebenarnya orang-orang soleh dulu 6 bulan lagi nak sampai Ramadan sudah menangis-nangis minta. Tapi di akhir zaman ramai daripada kita yang tak minta apalagi menangis. Allah temukan dia dengan Ramadan. Allah masih lagi bagi kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Padahal tuan-tuan, hari-hari ada saja yang dipanggil menghadap Allah. Yang dipanggil balik ke sana tak sempat pun jumpa Ramadan. Kita sambut hari pertama Ramadan, saya masih ingat. Asar hari pertama Ramadan, saya solat jenazah seorang wanita. Dia pergi pada hari pertama bulan Ramadan. Dia dapat juga bertemu dengan Ramadan dan kemudian pergi pada hari pertama Ramadan. Yang ditinggalkan tentu sedih. Suami, anak-anak, keluarga, kawan-kawan tentu sedih. Tapi sekurang-kurangnya dia pergi pada bulan Ramadan. Berapa ramai hari itu dalam bulan Rejab, dalam bulan Sya'ban. Ada satu kawan saya, imam masjid di daerah Yan, daerah pertama saya menjadi pegawai agama, jadi Tok Polri. Dia pun dah pencen jadi imam. Dia uzur, tapi saya kekal di masjid beliau menjadi imam. Walaupun saya dah bertukar ke daerah lain, dah balik ke ibu pejabat dan sudah pun lama bekerja di Jabat Yang Amat Berhormat Trisak, saya masih terus berkuliah di masjid dia. Paling akhir saya jumpa dia sebab saya pun tak sihat. Hari itu cuti sebulan kerana pembedahan. Sebelum tu paling akhir saya jumpa dengan dia, sembang dengan dia di masjid. Saya pun tengok kaki dia berbalut. Dia sudah berhenti daripada jadi tok imam, tapi dia tetap istiqomah dengan masjid. Yang berhenti imam aja, dia tetap pergi. Ada orang dia jadi imam, dia pegang jawatan, lepas dia berhenti dia tak pergi dah. Ada. Jadi jawatan kuasa, waktu jadi jawatan kuasa rajinlah dengan masjid. Lepas daripada tak terlantik, terpilih dengan jawatan kuasa, tetap pergi masjid. Pasal apa? Pasal tak ada jawatan. Tak betul. Kita jadilah tok imam ke, tok bilai ke, tok siap ke, AJK masjid ke, kita adalah jemaah masjid tu yang istiqamah. Lagi kita boleh, kita akan tetap pergi. Lagi kita mampu, kita tetap akan sampai. Kerana satu hari bila kita tidak mampu, Allah akan perintah malaikat catat macam mana waktu kita mampu dahulu. Nampak? Tok imam ni, dia sebenarnya hampir tak mampu dah waktu tu, tapi muka dia tak langsung menunjukkan dia seperti kesakitan. Pembalut kaki dia kecil manis kronik, tuan-tuan. Selepas tu, selepas daripada kita dah sambut Sya'ban, rupa-rupanya dia telah pun masuk ke hospital dan ditidurkan. Kemudian dia pergi setelah itu. Macam itulah kita. Maknanya dia tu di antara senarai awal, orang yang ada nama dia dalam satu senarai panjang lembaran yang diserah kepada malaikat maut. Malam nisfu Sya'ban, malaikat maut terima.
Allah kata kat malaikat maut, kamu pergi ambil nama-nama yang ada dalam senarai ni, nama tu imam ada kamu. Sampai Nabi kata hak nikah, hak yang bercucuk tanam, hak yang bina rumah, buat rumah. Nak abang kata apa? Manusia ni dia menikah, dia tak tahu pun bahawa sebenarnya malaikat maut duduk tepi tu dah. Dia tak ada nak bersama dengan bini dia, mati dia. Ada tak ada? Ada. Angan-angan jangan kira. Betul tak? Projek ni macam-macam dalam kepala. Nak buat itu, nak buat ini, nak pergi situ, nak pergi sini. Tuan-tuan, yang bercucuk tanam, dia akan cucuk tanam. Berapa ramai yang bercucuk tanam, tak ada makan pun hasil tanaman. Yang bina rumah, tak ada duduk rumah yang dah siap, mati dia. Jadi tuan-tuan, jom kita syukur dengan memberikan yang terbaik kepada Ramadan. Ramadan ni dia main dengan package, dia main dengan anugerah yang sangat hebat. Ada satu hadis yang panjang, Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Kata Sayyidina Salman, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana. Telah berkhutbahlah kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir-akhir hari dari Sya'ban. Maka Nabi pun bersabda, faqala ayyuhan nas innahu qad azallakum syahrun azimun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Sesungguhnya kata Nabi sedang datang, wahai manusia, sesungguhnya yang sedang datang itu menaungi kamu adalah satu bulan yang agung, yakni bulan Ramadan. Di dalamnya lailatun khairun min alfi syahrin, ada satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Bila tuan-tuan? Lagi 9 hari kita akan jumpa dengan malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Lailatul Qadar. No, bukan Lailatul Qamdar. Tapi ada jugalah Lailatul Qamdar tu, no? Lailatul Qadar itu yang kita tak nampak. Lailatul Qamdar kita nampak. Langkawi ada Qamdar? Ada. Lailatun tu makna malam. Hak nu malam Al-Qadar, hak ni malam Al-Qamdar. Kalau pila ni selamat hari raya dah. Betul tak? Lagi 9 hari lagi kita akan jumpa. Hari ni hari 11, kita akan jumpa Lailatun khairun min alfi syahr. Fihi lailatun, padanya, yakni pada bulan Ramadan, yakni yang dimaksudkan pada 10 yang akhir. Nabi kata taharrau lailatal qadri, cari oleh kamu, buru oleh kamu, ligan oleh kamu, kejar oleh kamu. Cari, buru. Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, itulah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sama dengan 83 tahun 4 bulan. Fil ashril awakhir min Ramadan, ada riwayat sebut 10 malam yang terakhir dari Ramadan. Ada yang lain riwayat menyebut fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan, pada malam ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Jadi kalaulah kita ini orang yang mengetahui, benar-benar tahu, pasti kita akan memburunya. Kalaulah kita ini orang yang menginsafi bahawa umur ini bukan hak kita, tentu kita akan memburunya. Umur ni hidup kita bukan hak kita.
Hidup kita hak siapa? Hak Tuhan. Tuhan kata hidup, hiduplah. Tuhan kata mati, matilah. No, tak suka mati pun mati, suka mati pun mati. Manusia ni perangai dia bukan lagu suka mati, betul tak? Sebut mati pun tak bagi. Hang sebut mati apa? Jangan duk sebut mati. Oh, marah. Pasal apa? Pasal cucu kata, Tok Wan, cik ambil gambar nah. Sagi mati boleh buat kenangan. Tok Wan tengah duk sakit. Tok marah. Ni cerita betul tak ni? Jangan duk sebut mati. Pasal apa? Pasal Tok tak mengaji. Kalau Tok mengaji, benda itu adalah tazkirah, itulah peringatan. No? Orang yang sebut mati, ingat mati, bersedia untuk mati, orang paling cerdik dalam dunia ni. Orang paling cerdik dalam dunia ni, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab memang orang lagu tu, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu semua lari daripadanya. Tafirru ni makna lari. Sakit sikit pergi cari klinik lah, betul tak? Tak mau mati, makan minyak zaitun lah mati kan. Makan nak makan. Hak tu ikhtiar. Tapi nak abang kata manusia itu nak lari daripada mati, pi kata cari supaya kalau boleh tak mau mati lah. Fa innahu mulaqikum, Allah kata, maka sesungguhnya mati akan tetap bertemu dengan kamu. Mati akan tetap sampai. Tuan-tuan, baru ni ada satu kawan saya, ustaz balik Mesir lah. Dia ni mengajar di satu sekolah di Bali. Ya, dia Al-Hafiz. Bini dia ustazah balik sana, muda lagi, muda pada saya banyak. Kan? Tuan-tuan, puasa sunat Syakban. Puasa sunat Syakban. Tak ada apa-apa, tak ada tanda-tanda apa. Mai bulan Langkawi ni belum tu. Malam tu lepas buka puasa, penat sikit, tercungak-cungak, habis pun. Yang kata mati, ayah dua ada lagi, mak dua ada lagi, mati. Lepas seminggu, mak pun nak pergi menyusul anaknya yang pergi. Sampai di luar ni, di media sosial, duk cakap, doa ustazah ni kan mati lagi, mak dia yang mati. Padahal dua-dua mati. Ustazah mati, mak dia pun mati. Anak murid dia ramai-ramai semayang berlapis-lapis, berkali-kali tukar salin dalam masjid tu. Pasal terkejut bewok ustazah dia pun mati. Nak abang kata apa? Mati ni tuan-tuan tak usah kira siapa sampai masa jalan. Jadi tahun ni carilah Lailatul Qadar itu. Hak laki-laki pi tidur masjid. Nabi SAW iktikaf di masjid ni sampai habis umur. Ada satu tahun Nabi tak mampu pi, dengan sebab tertentu Nabi qada tu iktikaf. 10 malam akhir Ramadan iktikaf di masjid. Kalau ikut daripada sunnah betul, Nabi masuk dalam masjid tu tak keluar dah sampai malam raya baru balik. Tu yang Siti Aisyah main suara kepala dia sikat kuatan keluar tu. Nampak tak? Jadi iktikaf di masjid. Kita mana ada buat begitu? Tak ada pun. Sekurang-kurangnya pergi iktikaf tiap-tiap malam. Jadi ajak diri kita, tuan-tuan, kita duduk pergi masjid tak tiap-tiap malam? Pergi siang pergi dah? Pergi semayang jemaah? Ya. Iktikaf tak? Belum tentu. Pasal apa? Iktikaf ni asin. Ajak diri kita. Kalau tak boleh iktikaf macam Nabi tu,
kita pi tiap-tiap kali itu, kita akan dapat pahala fardu. Kerana i'tikaf tu sunat, buat dapat fardu. Masuk dalam masjid, langkah kaki kanan, sunat, dapat pahala fardu. Kita masuk dalam masjid, baca doa, sunat, dapat fardu. Semayang sunat, tahiyatul masjid, sunat, dapat fardu. Kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sunat, dapat pahala fardu. Nampak? Tetapi bila sampai 10 malam akhir, dia lebih istimewa. Ada apa? Nabi SAW bila sampai 10 akhir, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cerita, Nabi kata Siti Aisyah, Nabi bila sampai 10 malam akhir, dia buat 3 benda. Syadda mi'zarahu, Nabi ikat kain di pinggang Nabi kemas-kemas. Syadda mi'zarahu. Ulama selisih pendapat. Ada sebahagian kata maksud syadda mi'zarah itu dia sangat bersungguh-sungguh, dia pulun ibadat di 10 akhir. Bahagian kata dia pulun beribadat sampai dia tak tidur lagi dah dengan isteri-isteri baginda. Tu Nabi. Nampak? Kita bersungguh-sungguh juga, betul tak? 10 terakhir tu bersungguh tak? Orang kita bersungguh tak? Bersungguh ni bukan pasal ibadat, bukan pasal qiyamul lail di masjid malam-malam, pergi tidur i'tikaf di masjid malam-malam, baca Quran, tadarrus malam-malam di masjid lagi banyak pasal 10 akhir. Tapi bersungguh-sungguh pasal apa? Pasal Lailatul Qadar. Bazar Aidilfitri hidup sampai ke pagi. Saya tak tahulah di Langkawi, kalau dia start dekat Pekan Rabu tu, hidup sampai malam raya, yang Nabi kata siapa yang menghidupkan malam raya, malam Aidilfitri, malam Aidil Adha, hatinya tak akan mati pada hari di mana hati-hati orang lain mati. Tapi ramai orang hidup tunggu, kan? Tambah memang jadi tabiat lah. Kita abang dah siap tak apa, tapi siap jangan duk ujung tu terkorban kita punya keutamaan. Keutamaan kita ibadat. Keutamaan kita apa? Mengejar kurniaan istimewa di 10 akhir. Lailatul Qadar itu sangat luar biasa. Satu malam mula dengan maghrib sampai terbit fajar, kita hidupkan malam tu, kita semayang malam tu, baca Quran malam tu, zikir malam tu, tasbih malam tu, tahmid malam tu, takbir malam tu, tahlil istighfar, kita sedekah infak jariah malam tu. Kita buat kebajikan malam tu sama dengan kita buat dalam tempoh 83 tahun 4 bulan. Kita buh duit dalam tabung RM1 sama dengan 83 tahun 4 bulan punya nilai. Bayangkan. Jadi kita kena rancang. Waktu Nabi ajak kita, bukan sahaja Nabi ikat kain di pinggang kemai-kemai, Nabi aiqaza ahlahu, Nabi kejut anak-anak keluarga, kejut. Anak, ingatkan, ini 10 akhir, ni 10 akhir. Hari ini bukan kata kejut nak ajak pergi semayang, nak ajak pergi qiyamul lail. Hari ini kejut pasal nak pergi borong sakan, nak pergi beli segala makneka. Perempuan cakap perempuan, fikir pasal langsiang, kan, langsiang tingkap, kan, pergi beli kayu, nak pasang, nak tukar kapet, nak tukar sarung kosen, hak kaya sikit nak beli IKEA, nak beli perabot baru, nak raya. Tak payah tunggu tengoklah. Hak yang anak kecil-kecil berduyun ikut pergi, tambah dengan suasana buh dengan lagu raya apa, feeling. Dia berlarak tu tak kira sakit lutut ke, sakit apa ke, dia nanti pi malam dia jam crank. Mayang terawih tak pi dah. Tak pi dah. Kadang-kadang laki jadi mangsa, dia kata abang petang ni kita pi Jitra, bazar Jitra. Mana? Esok kita pi tengok di Sungai Petani. Lusa kita pi Kulim, Mampui. Boleh bini lagu ni tuan-tuan.
Tak ada kebajikan semua ni. Agak-agak lah noh. Jangan marah kat saya. Sungguh tak sungguh saya nak tanya ni. Awak sampai nak kena pergi Sungai Petani, sampai nak kena pergi Kulim, sampai nak kena pergi Jitra, tak cukupkah duduk dia Lot Stang? Awak sampai nak kena pergi Tanah Besar, tak cukupkah di Langkawi ni? Lagu pergi kelongang lagu tu lah. Kan? Sebab dia makan masa, dia ambil masa. Masa kita nak baca Quran, satu huruf dalam bulan Ramadan bukan 10 noh. Alif lam mim. Alif itu Nabi kata 10, lam itu 10, mim itu 10. Itu ganjaran di luar Ramadan. Dalam Ramadan alif 70, lam 70, mim 70. Kita tinggal satu. Kita tinggal semayang yang sunat dapat fardu. Fardu 70 kali fardu. Kita layan apa? Betul tak? Yang saya kata tadi lah. Kadang-kadang kita rancang tu tak betul yang kita makan sok lewat. Okey dah. Tapi elok-elok orang bang, kita pun selesai, kita semayang di rumah. Tak betul ini. Ada orang dia sok awal sikit pukul 4.30. Dia mangkit pukul 4.30. Dia makan sok. Lepas tu dia lena balik. Allahu akbar kabira. Saya nak abang kat tuan-tuan, kita kena atur keluarga kita. Kita makan apa sok nak tanya? Awak makan kurma saja kah? Abang betul-betul makan kurma ke makan nasi? Ada siapa di sini yang tak makan nasi? Angkat tangan, saya nak tengok sekali orang Langkawi makan sok tak makan nasi. Mak teh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih lagi majoriti makan nasi. Baguslah tak makan nasi ni. Makan nasi ni sebenarnya sunat kita makan lewat tu pasal apa? Untuk menguatkan kita berpuasa pada siang hari. Bila kita makan nasi, kita makan karbohidrat, tuan-tuan. Kan? Dia adalah makanan ruji dan sumber tenaga. Sebenarnya sebaik-baik makanan untuk berbuka dan bersahur apa dia? Nabi kata, kurma. Makan kurma. Arwah mak saya mati, dia ambil kurma 7 biji, dia tak ada kecil mana. Kurma 7 biji, dia bubur dalam gelas, kita bubur ayam, kita tutup semalam-malaman, subuh dia makan. Sok tu dia makan. Nabi. Kan? Kalau banyak sangat 7, buat 5. Banyak sangat 5, buat 3 contohnya. Saya ambil satu ya, sebab diriku al-kencing wal manisu. Betul lah. Kadang-kadang sangat saya ambil 3. Kalau kata pasal lebih kemas sikit hari tu, ambil 3. Sebab dua tak sunnah. Dia satu, dia witir. Dia 1, 3, 5, 7. Jadi kalau tuan-tuan tak ada keciman ambil lebih sikit tak apa. Tapi jangan banyak sangat, nanti kena keciman esok bila kena, kan dah susah. Jadi tapi walau bagaimanapun saya memberikan berita gembira kepada kawan-kawan yang kena keciman jangan susah hati. Keciman boleh masuk syurga. Kencing kawan ayah tak masuk syurga. Jangan kencing kawan. Keciman tak apa. Jadi nak habang kat kawan-kawan hak yang mangkit pukul 4, jangan tidur balik dah. Inilah sebabnya bila kita pergi masjid, pergi tengok loh, 2 soft setengah saja. Mana pi yang lain? Malam tadi semayang tarawih sampai 10 soft. Mana pi? Tarawih itu sunat. Subuh Jumaat paling baik di bulan Ramadan. Itu subuh terbaik. Kita pi pulun hak yang sunat, kita tinggal yang fardu yang sangat besar fadilat. Nampak tak? Punca dia apa? Punca sok. Kita makan nasi, dia tak baik untuk kesihatan. Kalau kita makan nasi, lepas itu kita tidur. Orang yang makan nasi karbohidrat, dia perlu berapa jam? Siapa tahu? Kongkong dia perlu 3 jam ke 4 jam untuk dia punya nasi karbohidrat dia tu diproses, dicerna, baru dia boleh tidur. Tapi kalau kita makan nasi sok pukul 2.30, pukul 3.30, pukul 4.30, lepas tu kita naik lena, rosak kesihatan kita. Tak betul. Sebab tu disunatkan kita lewatkan makan sok. Saya makan sok pukul 5.50, pukul 6 baru saya makan sok.
Belum tu kita nak semayang, kita semayang dulu. Saat ini kita makan sop, habis-habis tu kita ada masa untuk pergi berus gigi, kita kumur, kita selesai ambil wuduk, buat apa yang sunat semua, tuan-tuan, kita akan minum ayat las. Selesai, tutup. Baca Quran, rombak. Jadi tak ada nak tidur balik lepas esok, tak ada. Tahu kita boleh pergi masjid. Orang bang kalau macam di sini, saya nak pergi semayang di Al-Hana, orang azan Allah Akbar, Allah Akbar, saya semayang sunat di sini, saya boleh lagi semayang dengan Tok Imam di Masjid Al-Hana. Kalau orang tu jauh pergi semayang di masjid sunat subuh, jangan tinggal. Jangan tinggal sunat subuh. Sama macam saya semayang tarawih semalam. Tengok-tengok semayang Isyak, lepas semayang Isyak ramai duduk. Tok Imam mangkit, Tok Bilal mangkit, Tok Siap mangkit, orang tu mangkit, orang ni mangkit. Mangkit berapa? Mati semayang sunat Isyak, semayang sunat Isyak. Hak ramai tak mangkit ni buat apa? Duk tunggu nak semayang tarawih. Sedangkan semayang sunat Isyak lebih tinggi makam dia daripada semayang sunat tarawih. Tak faham. Oleh kerana tak faham, kita jadi begitu. Nampak? Syadda mi'zara wa ahya layla, syadda mi'zarahu wa aiqaza ahlahu, kejutkan ahli keluarga. Lah ni pun kita abang dia pakai semayang, nak semayang, jangan mangkit makan saja sok. Semayang. Ibu, ayah, kalau kita jadi mak ayah, kita pun tak buat lagi. Macam mana no? Kesian dekat anak-anak kita. Dia pun nak ikut siapa? Kita jadi pak mangkit duk tengih mata, bawa bantai busuk, pergi nak makan sop. Adakah? Saya kata kod ada lah kan, tapi tak ada lah. Bantai busuk ni budak je, tapi kod ada. Tapi hak tengih mata ada tuan-tuan ni. Pak mangkit tengih mata, pergi balas bam. Sepatutnya dia kena semayang. Semayang seringkas-ringkas 2 rakaat. 2 rakaat. Mangkit pergi tekan pam, perangat nasi tu. Tapi kalau dari segi kesihatan tuan-tuan, perangat nasi ni tak bagus. Nampak tuan-tuan? Kalau saya kecil mana, saya tak boleh makan nasi perangat. Kena makan nasi sejuk. Berarti boleh makan nasi perangat. Nasi perangat tu dia menghidupkan benda-benda yang menyebabkan gula kita naik. Kita makan nasi sejuk. Selalu abang orang saya, kalau nasi baru tak apa, kalau nasi perangat tok sah buang. Abang nak perangat, cek perangat lah. Pasal cek tak ada kecil mana, diriku kecil mana. Gitu. Nah, saya tahu ni hak suami-suami tak main ni, ramai geng saya pegang buku kala hijau. Nah, jadi wahai para isteri, ingat itu, jagalah kesihatan suami. Pasal apa? Kalau kita tak jaga, siapa nak jaga? Kadang mereka jenis al-balunu, dia balun dia. Wal balasahu, balun dengan belasah, dia tak peduli Buka puasa ayak tebu, ayak nera. Nera tak apalah, ada silap juga. Nera ni dia kata dia bukan gula. Tapi kalau tebu gula. Linci kak gula. Ayak macam-macam kalak gula. Kalau dia kecil mana? Tunggu tak percaya hujung Ramadan penuh tak klinik. Pasal apa? Pasal tabiat kita dalam bulan Ramadan yang tak betul cara makan kita. Tu Nabi. Wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malamnya. Hidupkan malam. Nabi pi di 10 terakhir, Nabi akan iktikaf dalam masjid. Kita boleh buat macam tu? Tak ramai boleh buat. Ada satu orang tadi saya cerita di masjid Ana, saya kata dia ni penulis kitab, banyak buku dia tulis. Dia ni balik riset sekali dengan saya dulu waktu dia senior sikit. Dia menjadi penulis penuh masa, banyak berjasa dalam masyarakat. Dia dah kerja lama dah, dia pun pencen. Saya jumpa dia dalam satu masjid dalam daerah pertama saya jadi Tok Qodi di daerah Yan. Dia dah lama duduk di Kuala Lumpur,
Dah duduk setahun di Kuala Lumpur lama dengan keluarga dia. Dia tinggal depa, dia balik mai Kedah ni, dia iktikaf daripada 10 yang akhir tu mula sampai malam raya baru dia keluar. Tuan bayang, dia duduk dalam masjid tu siang malam tuan-tuan. Dia buka puasa hak di masjid tu sampai sok dia beli untuk dia makan di masjid tu, dia tidur di masjid tu. Dia iktikaf. Kita ada buat gitu? Tak kan? Saya pun tak buat. Baru duduk cakap. Jadi kalau hak tu kita tak boleh buat, suami kita tak boleh buat, takkan dia tak boleh buat? Pilah pukul 12.30, pukul 1 malam, pilah iktikaf di masjid. Duduk tidur di rumah buat apa? Boleh maklum? Maklum? Malam 21 Ramadan esok, malam pertama ganjil itu start daripada tiap-tiap malam sampai hujung. Abang kat suami, abang cadang kat abang boleh tak? Awal abang pilah iktikaf di masjid, pilah dia buat qiyamul lail. Jun, cek teman abang, kita bawa anak kita pergi. Berani ke tu? Ada berani? Perempuan pun boleh pergi dengan lelaki dia duduk depan, dia duduk belakang. Dia tahan untuk sapi lah. Abang pergi pun dapat pahala. Memang betul. Abang pergi, dia pergi. Cuba bayang pahala kita cadang, dapat apa? Dapat tak? Kita suruh dia pergi tu, yang kita sekali lagi balik pergi abang pergi lah Zuhur. Dia pergi Zuhur, kita dapat pahala. Dan mayang di rumah lah. Kalau lagi terbaik, bang jom naik motor dengan abang, kita pergi mayang di masjid, pahala banyak apa semua. Kita jadi sebab dia pergi. Dia kata aku betul lah boleh hang mahu. Ya Allah, terima kasih kalau saya ingat kat aku. Jangan kita duk kira peringat hak tu ya. Kita ni orang perempuan ni kadang duk peringat apa mati depa duk kira peringat barang basah tak cukup, barang dapur habis. Hak tu dia peringat lepas dia duk ingat hak tu lah dia duk buat. Tak apalah, yang tu memang kena peringat pun. Barang lelaki kita ni kadang dia lupa. Tapi hak nu kena peringat juga. Siapa lagi nak peringat lagi kita? Abang, ajak anak jantan kita pergi tidur di masjid. Pergi tidur di masjid, masuk ambil yang semayang, masuk dalam masjid, langkah kaki kanan, baca doa, sunat tahiyat masjid, bawa pelapik, lepas tu pegang Quran sat baca, zikir, pegang tasbih, boom. Lain tak? Sebab kebanyakan masjid dah di Kedah sudah buat program qiyamul lail di 10 malam akhir. Betul tak? Buat qiyamul lail. Jadi bila mereka buat qiyamul lail, maka saat lagi orang akan main. Main laki bini naik motor, main naik kereta apa. Di Korea saya macam tu. Kita geng mana? Geng tidur di masjid, iktikaf. Kita duduk tidur. Kalau di Arab nak abang tak maklum, mereka bawa tilam bantai pergi tidur di masjid. Masjid 2 tingkat, atas ni tuduh, toto, tilam, bantai apa semua, mayang di bawah. No, bulan puasa, tak balik lah. Buka puasa Maidatul Rahman, tak balik lah. Dengan sok-sok, tam tu lah. Tapi kita balik, saat lagi semayang, qiyamul lail sekali dengan Tok Imam. Masjid saya di Korea, kita buka peluang orang taja, bukan saja buka puasa. Tang-tang saja buka puasa, 10 akhir taja iftar dan juga sahur. Buka puasa dan sahur. Iftar tu buka puasa, sahur. Jadi bila dah semayang kita kadang malam ganjil buat tasbih, buat tahajud, ada malam kita buat taubat. Semua yang kita tak buat witir, sebab witir kita dah buat di belah awal. Bila dah selesai pakak ambil, ada yang pergi bersila makan. Sudah makan, berus gigi, semayang subuh. Ada yang ambil, bawa balik di rumah. Siapa? Diriku. Ambil, bawa balik rumah. Pasal apa? Kesian. Dia rumah saya dekat dengan masjid. Dalam selang 5 biji rumah itu, rumah saya. Jadi, dia tunggu di mana, balik makan di rumah. Langsung. Jadi, hidupkan malam 10 akhir dengan mempertingkatkan amal ibadah. Isteri bangun awal, semayang lebih pada 10 malam yang akhir.
banyak doa. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi kata, syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Inilah satu bulan Allah fardukan di siang harinya puasa. Fardu di siang hari puasa. Puasa Ramadan ini puasa yang telah dipardukan. Asal-asal puasa hukumnya sunat, sehinggalah dipardukan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipardukan puasa sebagaimana dipardukan umat dulu puasa. Cuma yang berbeza pensyariatan tata cara puasa. Puasa tu lagu mana? Kita puasa daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat, no? Daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat. Puasa ni sikit je, rukun dia ada 2 je. Semayang ada 13. Rukun puasa niat. Yang kedua menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa. Kan? Tetapi dalam kita melaksanakan ibadat puasa itu, ramai juga yang keliru pada hukum hakam berkaitan dengannya. Jadi jom kita mengaji sikit hukum-hukum syariat yang sedang kita laksanakan daripada hukum hakam puasa. Antaranya tuan-tuan, kita ulang kaji balik, no, hukum salah faham orang yang sedang berpuasa, antaranya orang yang lupa niat di malam hari, dia makan di siang hari, minum di siang hari dengan bebas. Itu salah. Hukum niat adalah rukun. Tak niat tak sah puasa. Maka niatnya adalah daripada tenggelam matahari sampai terbit fajar subuh. Dia mesti berlaku pada antara itu, malam maksudnya. Sebab tu awal-awal puasa dulu kita nak elak daripada masalah tak sah puasa kerana lupa niat, dengan cara kita berniat mengikut mazhab Syafi'i, mazhab kita yang wajib hukum niat itu tiap-tiap malam, dan juga mengikut mazhab Maliki iaitu niat sebulan pada malam pertama dulu. Jadi ada orang dia tak niat sebulan, dia niat tiap-tiap malam. Bila dia niat tiap-tiap malam, yang memang kita yang niat sebulan pun wajib niat tiap-tiap malam. Kita niat sebulan itu spare niat. Kod lupa. Tiba-tiba orang tu dia tak niat sebulan, dia niat hanya semalam. Tiap-tiap malam dia niat. Tiba-tiba sampai hari itu dia lena, sebelum dia tidur dia tak niat. Dia ingat dia nak bangkit esok, tapi dia tak ingat niat nak puasa. Dia hanya ingat saat ni nak bangkit esok, tapi dia tak nawaitu saumahudin. Dia tak sahaja aku berpuasa besok hari. Nah, tak lintas dalam hatinya begitu, tapi dia kemudiannya tak jaga sampailah habis masuk subuh baru terjaga. Bila dah terjaga suami isteri ni, Allah, kita dah tak niat. Ayang, kita dah tak niat. Tak apalah abang, nanti kita potong. Dekat situ betul lagi. Dia kata, ish, makanan buat siap dah tak makan abang. Jom kita makan. Maka menyoroklah dua-dua lelaki bini ni akan hadsok dia. Mereka patut bangkit makan sok, tapi mereka tak makan sebab mereka tak jaga. Bila mereka tak jaga, mereka tak niat. Bila mereka tak niat, mereka tak dapat puasa hari itu. Bila tak dapat puasa hari itu, mereka bersepakat untuk membalun akan makanan yang ada. Balunlah mereka suami isteri. Berdosalah, berdosa. Hukum dia haram, tak boleh makan. Abang kat anak-anak kita nah, jangan kita ibu duk syubhat dengan anak kita. Dia kata kakak lupa nak niat puasa malam mama. Dia kata tu dia lah hang. Tu ada tadi apa nama makanan ada lagi pergi habis buat. Boleh semangkuk kat kita. Dosa suruh dia pergi makan.
Pasal kita tak tahu, kerana tak apalah. Jahil. Mudah-mudahan Allah mempunkan kita kerana kejahilan itu. Ini tuan-tuan. Kita ulang. Tadi pun saya sebut di masjid, semalam pun saya sebut di masjid Aisyah. Pasal hukum merasa makanan. Hukum merasa makanan. Ada fenomena orang perempuan yang jadi tukang masak ni, dia tak berani nak rasa. Masakan tu dia bubuh garam sikit, dia bubuh sikit-sikit, dia tak berani nak rasa. Pasal dia kata makruh. Jadi bila buka puasa, waktu orang duk kalut makan buah kurma, dia kalut pi rasa. No? Bila ditanya pasal apa yang tadi tak rasa, makruh abang air. Ini juga salah faham. Ini panggil salah faham pada hukum puasa. Sebenarnya makruh ke tak makruh? Makruh ke tak? Jawapan dia, makruh merasa makanan itu bagi orang yang tiada kena mengena dengan makanan yang dimasak itu. Isteri masak, suami makruh. Itu. Isteri masak, dia rasa makanan, dia tak makruh. Laki balik dari kerja, pergi dapur, rasa makruh. Boleh faham ni? Apa? Tetapi jangan bila kita rasa makanan, kita tidak membersihkan mulut dari sisa makanan. Alah sikit saja. Hai, tak boleh. No? Kita tak di tapak tangan gulai. Kita jilat di ujung lidah. Kita rasa dia masin ke apakah. Betul tak betul? Lepas itu ada zat kepada rempah lah apalah semua makneka tu duduk di lidah kita. Kita telan batai dah. Batai. Maka tak boleh telan. Wajib kena cuci. Ambil air cuci, buang balik. Ingat tuan-tuan. Merasa tujuannya apa? Tujuannya untuk tahu masin ke, korang masin ke apa. Kalau kita panggil anak kita besar panjang lah, 18 tahun. Abang, ya mama, mai rasa Ustaz? Dia makruh tak? Dia tak makruh. Pasal apa? Kita sudah memberikan kuasa itu pada dia. Dia mai tu, dia nak rasa tu, dia jadi tukang masak seperti kita tu. Dia tu ambil tempat kita. Faham tak? Dia tak makruh. Dia tak dikata mama tak boleh lah makruh. Tak makruh. Dia mai, dia rasa. Rasa apa? Nindia. Dia buat lagu ni. Nindia mak. Hai. Awak sedap lah. Dah. Agak-agak macam mana kira ni? Dia rasa apa dia apa? Tuan-tuan. Jawapan dia bukan rasa, dia sudah telan. Sebab kalau rasa mesti dia kata masin, mesti dia akan kumuk buang. Ni dia kata nindia. Sedap. Allahu Akbar. Maka kalau anak cucu kita bila kita suruh rasa makanan, dia jawab kata sedap, maka itu tanda dia sudah membatalkan puasanya. Faham? Pasal itu tanda dia telan. Okey. Muntah dengan sengaja, muntah tidak sengaja. Apakah hukum muntah dengan sengaja? Batal tak? Contoh, makan tidak sengaja, minum tidak sengaja. Apa hukum makan minum tidak sengaja? Ada hukum dia. Kalaulah siapa-siapa dia termakan, terminum tidak sengaja, maka Nabi kata teruskan berpuasa, kerana Allah yang memberi dia makan dan Allah yang memberi dia minum. Jangan marah kat dia. Syarat dia betul-betul lah. Dia manyau. Anak kita tu memang manyau. Manyau ni kita panggil apa? Mamun. Dia tidur lepas subuh tu dia manyau, dia mamun, dia tak sedang apa. Tiba-tiba dia mangkit berjalan. Ada tuan-tuan ni. Waktu saya duduk mengajar satu zaman dulu, ada satu anak murid kami susah hati. Dia duduk asrama tingkat atas tuan-tuan.
Dia mau jenis mangkit jaga-jaga nu dia duk katil kawan hujung sana, dia berjalan seorang-seorang dia dalam tidur pi tidur katil kawan. Bahaya, kami takut dia jatuh asrama. Bukan jatuh katil ni biasa, jatuh asrama. Pasal apa? Lena. Hak jenis ni dia mamun, dia manyo, dia mangkit-mangkit sedang-sedang duk ada dekat meja makan. Dia celek sikit tengok-tengok bagusnya nasi papri, bagusnya balun. Kita keluar-keluar, hai puasa ni mak, dia terkejut. Tuan-tuan, jangan salah faham. Nah, mungkin dia tak sengaja, jangan kita kata pi muntah, dia pun lari pi muntah, weh mai abang lega mak muntah dah. Mak pun kata bagus, sebenarnya al-bangamu. Pasal apa? Pasal itu muntah dengan sengaja. Sepatutnya yang dia pergi cuci mulut, hak yang dekat ni habiskan ke bawah, dia turun sini mulut kumuh, buang. Tanya dia, abang, ya mama, abang sedang ke ni? Baru sedang. Tadi makan sedang tak? Tak sedang. Betul tak sedang? Tak sedang. Berapa pinggan? 5. Contohnya dia tak sedang, tuan-tuan. 5 pinggan, tapi munasabah kata tak sedang 5 pinggan. Kalau betul dia kata dia tak sedang sungguh, tak apa. Tapi selalunya orang ni dia terlupa ni tekat 2-3 mulut dia lah. Lepas tu dia teringat lah. Tapi nak bak contoh, kalau dia tak sedang sungguh, dia kata mama tak sedang sungguh. Tengok habis depan tu semua habis, cerah. Tak sedang sampai cerah semua. Tapi kalau betul dia tak sedang, tak ada masalah. Teruskan usaha. Muntah tidak sengaja, batal tak batal? Batal tak batal? Tak batal. Kita pening mabuk laut kan, naik-naik kena laut, bumbang, dia duduk main, duduk naik. Kita duduk kontrol, cool down apa, dia duduk lambu, boom, naik. Macam mana? Kalau muntah tak sengaja, batal tak batal? Jawapan dia tak batal. Tapi ingat, muntah najis. Dia keluar tak sengaja melepasi makanan, minuman yang melepasi halqum. Lepas ke bawah, dia keluar balik. Keluar balik tu muntah. Kita kena cuci dengan air mutlak. Ni. Dia ada kaitan tak dengan ayat liuk? Ada kaitan. Itu yang kita terang, hukum menelan air liuk. Bisa dengar kan? Pukul berapa? Pukul 10-7 minit. Panjang sikit mengaji, tak apa kan? Hukum telan air liuk. Hukum telan air liuk harus. Hukum telan, hukum asal harus. Dengan 3 syarat. 3 syarat ni kena tahu. Fardu ain ni. Kita mengaji sekali macam mengaji 70 kali. Lepas tu rugilah siapa yang layan nafsu tidur dia pagi ni. Dia balas lena hari Jumaat kot kan. Selalu mangkit enggak duk cari makan kot ni kan lah. Atau main lepas kuliah duha ni pergi balas tentang mana kan. Jadi yang ni tak ada, tidur. Rugi. Kita mengaji fardu ain, satu fardu 70 fardu. Sembahyang subuh tadi 70 subuh. Okey. Kalau orang tu dia cukup 3 syarat, telan air liuk, dia sengaja simpan air liuk dia bawah lidah dia. Lepas tu dia telan. Boleh tak boleh? Jawapan dia boleh. Syarat mesti air liuk dia cukup 3 syarat. Itu disebut lagi kitab Arab ni, wa in ta'ammada jam'ahu tahta lisanihi, walaupun seorang itu sengaja menghimpun air liuknya di bawah lidahnya. Tapi mesti cukup 3 syarat. Balik abang kat abang lah, balik abang kat suami tau. Nak buat satu, tapi walaupun kita minoriti, abang kat isteri anak-anak kita, tanggungjawab kita. Nak buat satu air liuk boleh ditelan sekiranya an yakuna khalisan safian. Air liuk tu piau, air liuk tulen. Makna air liuk betul-betul air liuk,
Lagu mana tu? La yakhtalitu bi syai'in. Dia terang. Dia kata ayat liang yang pure dan tulen itu tidak bercampur dengan apa-apa. Boleh? Dia tak campur dengan apa-apa tau. Kita makan nasi ayam paprik, nasi ayam. Pagi tadi saya sorang-sorang balik masjid Aisyah malam, singgah lepas traffic light simpang tu ada kedai Pakistan. Kedai Pakistan ni dia ada jual nasi Arab. Jadi nasi Arab tak ada bubur kuah. Jadi saya beli nasi, saya beli ayam. Ayam tu lah, tandoori tu dengan bawang. Makan satu. Makan-makan lekat celah gigi. Gosok gigi tak keluar ayam duk datang ni. Ayam apa? Ayam tandoori. Contoh lah. Pipi semayang, baca-baca Fatihah, lidah sudah kena gigi. Pam kena pelantin ayam tandoori terapung dalam ayam liok yang tulen tadi. Ni kena pesan kat anak-anak kita, jaga-jaga. Kita buat nasi ayam pak prik, dia pi mayang subuh, daging ayam pak prik tu duk lekat celah gigi geraham dia baca-baca terkeluar ayam pak prik tu duk terapung dalam ayam liok dia, sensor bagi tahu dia tengah semayang. Sensor otak bagi tahu ayam pak prik, ayam pak prik, ayam pak prik. Dia pun telan menyerit. Apa jadi? Batal lah puasa dia, batal semayang dia. Pasal apa? Ayam pak prik kot. Sisa makanan. Dia kalau kita dah tos, kita telan, dia hanya halus-halus duduk di bawah dah. Itu yang dimaafkan. Kan? Nampak? Kita makan korma. Macam kemarin buka puasa di Masjid Temoyong, makan korma dengan ayak dulu. Kita tak pergi kumuk dah. Nampak? Kalau lah sisa makanan dikenal pasti, tak boleh. Kalau yang halus, kita dah kumuk dia, telan, kumuk dia, telan, dia masih ada di bawah, duk rasa macam rasa lah, itu dimaafkan. Ni ayam pak prik dekat celah gigi, ni sisa makanan dekat celah gigi, tak boleh. Sebab tu kita gosok gigi bagi clear. Sebab tu saya kata kita sepatutnya sebelum fajar subuh kita dah selesai, mandi selesai, gosok gigi selesai, kita selesai, baru kita mula tu dengan seronok kan, badan kita segar, kita nak pergi semayang subuh. Okey. Yang kedua, an yakuna tahiran, ayam liok yang boleh ditelan selain daripada dia ayam liok yang tulen yang tak bercampur apa-apa, mestilah ayam liok itu hukumnya suci. Tahiran makna suci. Ayam liok, dia kata la mutanajjisan, ayam liok tak boleh kena najis. Muntah najis tak? Najis. Darah najis tak? Najis. Orang tu berdarah gusi dia, darah lah mulut dia. Kita kan bila suatu benda asing dalam mulut, kita boleh rasa, darah kita boleh rasa. Ini pelik ni. Kita ludah, oi, berdarah, gusi berdarah, tiba-tiba kita segera cuci dengan air mutlak. Kena cuci. Jangan kita pergi telan ayam liok yang bercampur dengan darah. Ada orang dia nak telan tak gamak. Sebab apa? Darah najis. Tapi dalam waktu dia tahu darah tu najis, dia tak gamak nak telan najis, tapi dia pi ludah ayam liok yang bercampur darah dan kemudian memada dengan cara menyuci mulutnya itu dengan meludah. Faham tak? Dia berdarah, lepas tu dia ludah sekali darah, dia ludah dua kali darah, dia tiga kali merah kelabu, ludah dia merah putih dah, merah pun hilang dah, lama-lama putih, lama-lama tak ada darah. Dia ludah tak ada darah.
Jadi dia kata mulut dia suci, air liur dia dah balik normal. Dia kata air liur dia sudah tulen, sedangkan hukumnya tidak. Dan hukumnya tidak. Air liur yang putih tadi tetap dihukum najis. Mulutnya yang sudah tidak ada darah tetap dikira mutanajis. Sebab apa? Sebab dia tak membersihkan mulut yang penuh dengan najis yang campur dengan air liur dia dengan air mutlak. Nampak? Jadi bila kawan tu ludah, lepas tu dia pun selepas daripada ludah dah putih, dia pegang kata ini sudah suci, dia pun telan, maka batal puasa. Jangan main-main maklum. Nombor 3, syarat air liur boleh ditelan ialah air liur itu masih berada di dalam kawasannya, berada di tempatnya. Dalam mulut kita ada kelang liur. Air liur ni dia akan keluar, membasahi mulut, masuk keluar biasa. Kita telan biasa, sekali lagi dia pusing, dia keluar, lepas tu dia akan membasahi kerengkung kita, pelincir. Tak apa. Air liur kalau kata takdir, isyarat ibarat kitab, dia kata kita buat keluar umpamanya air liur itu kedua bibir merah kita. Maknanya kita ambil air liur, letak di lidah, mai parking di bibir merah kita, kita tarik, buat masuk balik, telan, batal. Nampak tak? Faham? Tu yang kata hukum telan air liur. Tuan-tuan, bila kita ambil wuduk, ada orang dia ambil wuduk, dia tak tahu beza yang sunat dan yang makruh. Dalam bulan Ramadan, hati-hati. Ada orang dia duk biasa buat, dia terus buat tanpa dia tahu hukum. Hati-hati. Nampak tak? Contoh, kita ambil wuduk, kita mula dengan basuh tangan, baca bismillah, masuk air dalam mulut, nama dia madmadah. Masuk air dalam hidung, nama dia istinsyaq. Hukum dia sunat. Tetapi apabila di siang hari, yang sunat kekal sunat, tapi jangan berlebihan. Dia ada dua tau. Sunat memasuk air dalam mulut dan hidung serta melebihkan basuhan itu. Kita panggil maksud melebihkan di situ dipanggil al-mubalaghah. Apa maksud mubalaghah? Bersungguh-sungguh. Berlebihan tu maksud bersungguh-sungguh. Ambil air, tu. Biasa dengar tak dulu Tok Wan kita ada buat dulu. Air dia dulu berputar atas ni baru dia luah. Itu dipanggil bersungguh-sungguh. Kalau hidung ni kita bubur, kita hisap, dia masuk sampai khayshum. Itu dipanggil bersungguh-sungguh. Makna kita buat sunat dan sunat. Sunat masuk air dalam mulut, sunat dalam hidung dan bersungguh-sungguh. Tetapi bila di siang waktu Ramadan, hati-hati. Sunat kita masuk air dalam mulut, berkumuk-kumuk. Sunat kita masuk air dalam hidung, istinsyaq. Tetapi makruh kita bersungguh-sungguh. Faham? Maknanya kalau kita berkumuk, kita gogok, air termasuk, tertelan, batal. Pasal makruh. Kita buat yang makruh, batal. Kita tak buat gogok, tapi kita balas sampai 4 kali. Sekali pertama sunat, kali kedua sunat, kali ketiga sunat, kali keempat makruh. Waktu hak kali keempat air tertelan, kita buat lagu tu saja. Kita bukan gogok, tapi kita buat benda yang tak disuruh oleh syarak. Pada berkumur kali keempat, maka air termasuk tak sengaja pun batal. Faham? Jelas. Okey. Apabila kita mandi. Semalam pun saya sebut di mana hukum mandi. Hukum mandi. Mandi hukumnya harus.
Betul tak? Kita ni musim panas. Negeri kita ni panas. Ramadan kebetulan tahun ni di tempat kita memang panas banding dengan Arab. Saya tak tahulah, pagi-pagi tadi saya terima satu WhatsApp pukul 5 pagi. Menara tower di Mekah, tengah-tengah denyut nadi Mekah sebelah dengan Masjidil Haram terbakar. Menjerit-jerit orang, wallahu alam gamak tu AI kan betul ke tak betul, saya pun tak ada tengok. Tapi kita doa sama-sama selamatlah. Kalau tuai terbakar, ada jemaah dalam tu, bukan seorang dua, ramai kan syahid. Entah. Lah ni di sana Arab sejuk. Arab sejuk. Kita panas. Kedah ni ada titik paling panas di Pokok Senang. Kalau 3 hari berturut-turut tu dah sampai 37, 40 baru ni. Orang tak tahan ni, orang kampung kan, pakai kipas pun hangat tu. Ayak pun panas. Tapi dia abang masuk surat abang, saya mandi 7 kali. 7 kali mandi. Mana geng hak duduk depan sungai tu terjun dalam sungai. Jadi rabau lah pun tu. Rabau kan duk timbul kepala ya kan. Okey, apa hukum mandi? Harus. Tetapi hati-hati. Takut ayak masuk dalam rongga tak sengaja sekalipun, maka ia boleh membatalkan puasa. Tuan-tuan, mandi ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum harus. Mandi wajib bila kita kena mandi wajib, mandi sunat bila kita disuruh mandi sunat. Seorang suami bersama dengan isterinya pada malam Jumaat. Mereka makan suap pada pukul 2 pagi dan mereka tidur semula setelah berniat untuk berpuasa besok harinya. Mereka telah tertidur sehinggalah masuk waktu subuh. Adakah boleh mereka solat subuh setelah mandi wajib? Setelah masuk waktu subuh, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Solat subuh wajib, mandi wajib tu memang wajib. Adakah mereka masih sah berpuasa? Jawapannya sah berpuasa. Jadi dengan syarat mereka telah berniat pada malam hari, mandi di siang tadi tu tetap sah dan hukum mandi itu wajib. Okey. Di depan rumah mereka ada sungai. Maka kedua suami isteri ini telah mandi di dalam sungai. Kedua-duanya telah menyelam dengan sempurna. Nawaitu raf'al hadasil akbar, peluk selam. Kan? Mangkit-mangkit daripada selam tu, kata bininya kepada lakinya, abang, sesungguhnya ayak telah masuk ke lubang telingaku. Apa hukum mandi dia? Sah tak mandi dia? Sah. Apa hukum puasa dia? Sah ke puasa dia? Batal puasa dia. Batal puasa isteri, sah puasa suami. Pasal suami selamat, ayak tak masuk lubang telinga. Masuk lepas dia gendang ni. Hak yang bini ni dia tak jaga cara dia nak selam tu, maka ayak telah termasuk walaupun dia tak sengaja. Dia sedang mandi wajib, kerana dia mandi dengan cara menyelam, batal puasa dia. Boleh faham? Tapi mereka tidak memilih untuk mandi dalam sungai kerana matahari sudah terang. Mereka malu. Mereka telah masuk ke dalam bilik ayak berdua-duaan, mandi menggunakan shower. Dia pokok mandi. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Mandi. Gosok, perut. Ayak masuk lubang telinga. Abang, sesungguhnya ayak telah masuk lubang telinga cik. Sengaja tak? Tak sengaja. Batal tak? Jawapan dia, tak batal. Nampak tak? Jawapan dia tak batal mati. Pasal apa tak batal? Sebab mereka mandi dengan cara yang tidak makruh. Orang mandi menyelam hukumnya makruh. Tapi kalau dia cedok ayam sungai, dia jurui, dia cedok ayam telaga, dia jurui, dia cedok ayam kolah, dia jurui, dia shower ayam hujan, dia gosok, tidak batal. Mandi apa? Mandi wajib.
Mandi apa? Mandi sunat, macam sunat Jumaat hari ini. Boleh nampak? Tetapi hak paling ramai kita bukan mandi wajib, mandi sunat. Kita mandi saja-saja. Betul tak betul? Saja-saja maksudnya apa? Saja-saja maksudnya kita nak bagi hilang panas. Dia panggil litabrid. Tabrid ni makna menyejukkan badan. Panas nak bagi sejuk badan. Atau litanzif, nak bagi cuci lah. Dia sudah pergi bendang kotor lah. Dia balik nak bagi cuci daripada kelebur. No? Lumpur, kelebok. Maka dia pun mandi. Jaga-jaga. Abang kat anak-anak kita, cucu kita. Mereka pergi sekolah, mereka balik, mereka hangat, mereka balik, mereka main bola pula. Lepas itu dia balik, dia mandi. Apa hukum mandi? Harus. Tak ada masalah. Tapi kalau air masuk lubang telinga, masuk dalam rongga, walaupun tak sengaja, tak kira dia selam ke, yang hukum dia memang makruh tu, tak kira dia juruh ke, dia shower ke, air masuk saja, tak sengaja pun batal puasa. Boleh rujuk di dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah. Okey. Semalam saya juga sentuh pasal satu lagi, pasal kelaku orang kita tak semayang sunat witir dengan imam. No? Pasal apa mereka tak semayang witir dengan imam? Pasal mereka tak tahu. Apa bukti mereka tak tahu? Ada yang keluar di belakang semayang sendiri-sendiri. Nampak tak? Yang ramai buat macam mana? Lambung balik. Laki-laki perempuan sama je. Baru ni saya pergi dengan orang rumah saya, pergi Sungai Petani, pergi satu masjid. Masjid tu buat 20 campur 3, tapi ada tazkirah. Tempat tazkirahnya antara 8. Semayang sampai 8, berhenti buat tazkirah 20 minit, sambung sampai 23. Saya pun ajak mereka, abang kat mereka. Elok 8 tuan-tuan, saya kali-kali berum bangkit. Tu dia banyak sahabat balik, laki-laki perempuan. Saya pegang mikrofon, saya kata kalau boleh tuan-tuan, jangan balik dulu, dengar sikit saya nak bercakap. Hak balik-balik ada sebahagian duduk. Perempuan duduk, mungkin suami dia pun duduk. Saya pun terang. Jadi hari ini saya nak terang lagi sekali supaya tuan-tuan janganlah balik walaupun terpaksa kerana ada kerja. No, semayang 8, jadi ada kerja nak kena balik. Tak apa, baliklah. Tapi jangan balik kecuali setelah semayang witir. Dengan siapa? Dengan tu imam. Nampak? Semayang dengan tu imam. Pasal apa? Pasal witir ini semayang berjemaah dituntut dalam bulan Ramadan. Keistimewaan witir dalam bulan Ramadan, dalam mazhab Syafi'i witir ada 3. Yang pertama, keistimewaan witir Ramadan, sunat berjemaah dengan tu imam. Sunat. Buat apa pergi semayang seorang-seorang? Semayang dengan tu imam. Jadi timbul persoalan, bolehkah tu imam tu semayang tarawih, yang kita nak semayang witir? Bolehkah? Sebab tu kena mengaji. Tuan-tuan, ada orang dia main semayang lambat, dia nak semayang tarawih, imam semayang tarawih, dia nak semayang isya, dia tak berani semayang belakang tu imam, semayang seorang-seorang. Isya dia semayang seorang-seorang. Pasal apa? Dia kata tu imam semayang tarawih, dia mana boleh semayang isya. Padahal boleh tak boleh? Boleh. Makam dia sama. Walaupun kedudukan imam yang sunat, makmum semayang fardu, tetapi sabit bahawa makmum yang semayang fardu ikut imam yang semayang sunat dapat pahala jemaah besar. Bulan Ramadan jemaah tuan. Aduh. Jadi jangan semayang witir seorang-seorang, apalagi balik tak semayang witir.
Saya yakin percaya hak lambung balik lepas sembahyang 8 ni ramai tak sembahyang dah, dia rumah witir berjamaah kompor. Mungkin ada 1-2 orang kot, mai kita sembahyang 2 orang jemaah witir. Ada ke? Agak-agak ada. Ajak bini dia sembahyang jemaah witir dengan dia pasal sunat berjemaah dengan tok imam. Ada. Silap-silap witir pun dia tak ada buat. Jadi dia sembahyang apa? Dia sembahyang tarawih saja 8. Witir dia tak buat. Soalan dia boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Tok imam sembahyang tarawih, dia nak sembahyang witir. Tok imam sembahyang tarawih, dia sembahyang qada, dia sembahyang subuh, dia sembahyang zuhur, dia sembahyang asar, dia sembahyang maghrib, dia sembahyang isya. Hak tak boleh tok imam sembahyang jenazah, dia sembahyang isya. Tak boleh kan? Pasal sembahyang jenazah mana ada rukuk, mana ada sujud. Tak ada. Jadi undang-undang tak sama. Jadi kita habaq dalam siri kita kali ini cara untuk witir bersama dengan imam yang sedang sembahyang tarawih. Ada beberapa cara yang perlu kita tahu, yang boleh kita buat untuk mendapat pahala berjemaah dengan imam. Imam sembahyang tarawih rakaat ke-9, kita sembahyang witir 2 rakaat. Kita niat witir, imam niat tarawih. Sembahyang macam biasa, bagi salam, selesai. Tok imam bagi salam, kita bagi salam, selesai. Lepas itu tok imam naik rakaat yang ke-11, kita naik rakaat yang terakhir, rakaatan. Jadi tok imam usalli sunnata tarawih raka'ataini imaman lillahi ta'ala, kita duduk belakang dia, kata usalli sunnatal witri raka'atan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sembahyang witir 1 rakaat kan Allah Ta'ala. Ikut imam macam biasa. Imam rokok, imam sujud. Imam nak angkat kepala di sujud yang kedua rakaat yang pertama imam, dia kata Allahu akbar. Waktu kita nak angkat kepala tu, kita niat aku bercerai dari imam, aku berpisah dari imam, aku mufaraqah dari imam maksudnya. Naik baca tahiyat, bagi salam, alif, dapat pahala jemaah dengan imam. Atau kita nak buat wajah yang paling afdal, yang paling baik, kita bagi salam selepas imam bagi salam. Kita duduk sujud tadi, imam naik rakaat kedua, Allahu akbar, kita naik untuk duduk tahiyat akhir. Kita tak niat mufaraqah, kita tunggu tu imam bagi salam baru kita bagi salam. Payah sangat. Hak tu pun payah nak buat lagi satu. Lagu mana? Kita buat sembahyang 3 rakaat terus. Tok imam naik rakaat yang ke-9 dan 10, kita naik rakaat witir. Salli sunnatal witri salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tok imam duduk tahiyat akhir, rakaat kedua, kita duduk rakaat yang kedua, tahiyat awal. Baca sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tok imam bagi salam, rakaat terakhir dia kita naik tambah lagi 1 rakaat. Macam yang mari tak? Payah tak kata dia? Tak payah. Yang payah pasal tak mau mengaji, tak faham, tak mau tanya. No, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan semakin ramai yang faham tentang hukum hakam dalam fiqh puasa yang luas ini. Mudah-mudahan kita dapat grab sebanyak-banyak pahala. Kalau kita tak berubah di bulan Ramadan, saya tak tahulah bila kita nak berubah. Kalau kita tak banyak-banyak buat ibadat bulan Ramadan, bila lagi kita nak buat? Nak baca Quran, bila lagi nak baca Quran? Kalau kita tak baca Quran di bulan Ramadan. Kalau kita tak banyak sedekah, infak jariah kita bulan Ramadan, bila kita nak infak? Hari-hari kena infak. Ni hari Jumaat, mak ayah kita dah meninggal lama, duduk tunggu di sana. Kita ni tuan-tuan, dulu mak ayah kita hidup, kita bawa buah ni, kita bawa kuih ni, kita bagi duit tiap-tiap bulan, kita ingat kat mak ayah kita. Pasal apa? Kita nampak mereka depan mata. Hari ni mereka sudah tak ada, tapi mereka tahu ada anak mereka di dunia. Mereka sedang menanti daripada kita. Jangan lupa ibadat kita, sedekah jariah kita, infak kita, hadiahkan untuk mereka. Ya Allah,
pahala kau bagi kepada aku ya Allah, atas sedekah aku, atas infak aku, atas wakaf aku hadiahkan pahala itu untuk ibu dan ayahku. Muslimin muslimat sekalian, jadi tadi pun saya dah buat iklan dalam grup WhatsApp kita. Siapa yang belum lagi masuk grup WhatsApp HIG Duha, boleh ambil nombor telefon saya, hantar saya nak jadi grup WhatsApp HIG. Bulan lepas pun ada lagi yang tak jadi ahli grup WhatsApp. Grup WhatsApp pengajian ni bagus sebab ada sahaja bahan ilmiah yang kawan-kawan kita bubuh tak ingat apa kita sebut tadi, boleh buka dan dengar balik. Tuan-tuan, saya nak peringat tuan-tuan, saya nak peringat tuan-tuan, di antara amalan yang kita tak boleh tinggal pas kita semayang dalam bulan puasa lagi ni tuan-tuan, jangan lupalah baca Sayyidul Istighfar. Istighfar ni tuan-tuan bukan tak ampun dosa, Allah buka pintu rezeki yang tidak kita sangka, Allah hilangkan kedukacitaan dan kesedihan di dalam jiwa. Banyak istighfar. Kalau siapa miskin susah nak jadi kaya, insya-Allah banyak istighfar. Banyak baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa dengar baru ni kuliah Datuk Mufti dalam radio kan, dia cerita pasal seorang ulama didatangi seorang perempuan, seorang yang tak dapat anak lama, menikah tak boleh anak, dia suruh banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Tak lama bila jumpa, dia tanya macam mana kamu, dia pun abang saya sudah memperolehi zuriat. Tu tuan-tuan. No? Orang tu miskin, susah, jumpa dia juga. Ulama tu kata banyak istighfar. Istighfar ni fadilat dia banyak tuan-tuan. Maka dalam banyak-banyak istighfar ada Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Tadi tiap-tiap hari kena baca. Subuh, maghrib baca. Baca juga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sayyidul Istighfar tadi Nabi kata siapa baca pada waktu siang, dia baca dengan yakin, dia mati sebelum maghrib, maka dia ahli syurga. Siapa baca waktu malam, dia baca dengan yakin, dia mati sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia ahli syurga. Hadis belakang balik sahih juga. Nabi kata man qala, siapa yang berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula, no, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, secara adabnya, maka Nabi kata wajabat lahul jannah, Allah wajib baginya masuk syurga. Jadi kan panjang pendek ya, baca hari-hari dalam bulan Ramadan ini. Jadi saya nak buka peluang siapa-siapa yang nak mendapat ganjaran pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, buat yang sunat dapat fardu, wakaf, infak, jariah, zakat tuan-tuan. Zakat hukumnya wajib. Jadi buat peluang dalam bulan Ramadan dapat 70 kali fardu mudah-mudahan. Jadi bagi insya-Allah. Kita Yayasan Amal juga adalah merupakan amil zakat Jabatan Zakat Negeri, untuk boleh dapat pelepasan cukai pendapatan, dan untuk wakaf, infak, jariah insya-Allah kita akan hantar kepada pihak-pihak yang memerlukan. Dan insya-Allah selepas daripada Ramadan nanti saya akan buka iklan, dan saya sebenarnya dah hantar iklan itu kepada tuan-tuan dalam grup WhatsApp kita untuk korban pada tahun ini, korban akikah. Insya-Allah saya akan ke Afrika sendiri pada tahun ini insya-Allah. Jadi sekali lagi, siapa yang belum jadi ahli grup boleh hantar permohonan jadi ahli grup dalam WhatsApp grup kita. Nombor telefon diriku ya, saya alu-alukan ya kalau ada soalan tentang puasa, sebab soalan itu pembuka ilmu. Kalau saya tak tahu, saya boleh rujuk, saya dapat tambah. Faham? Okey, hantar soalan kat saya dalam WhatsApp. Okey, nombor telefon saya 013-488-1967, 013-488-1967.
1967 Syekh Yusuf Haji Ahmad. Selamat meneruskan ibadat puasa Ramadan, dan saya ambil kesempatan sampaikan salam yang amat berhormat Tifsak Kedah Darul Aman. Beliau berada di Bumi Langkawi ini tuan-tuan. Kemarin bersama dengan beliau semalam di Masjid Temoyong, Masjid Ali Hassan, buka puasa dengan masyarakat Langkawi yang terpilih daripada kumpulan guru Quran sukarela, bidan-bidan kampung, mudin-mudin tradisional ni, pemandi jenazah, korek liang dan juga sedikit mualaf. Kemarin kita dah ramai bersama di Masjid Ali Hassan. Jadi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin kepada yang nak bagi sumbangan secara tunai, saya boleh terima dan tolong masukkan kepada tuan-tuan ke dalam akaun Yayasan Aman untuk mendapat pahala yang banyak. Kita kongsi dengan rakan-rakan kita daripada grup kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun wa ma'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadri fi hadhihi sanati wa fi kulli sanah. Allahumma akrimna bi lailatul qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim wa walidina wa jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Ada seorang muslimat perempuan kita yang mewakili Masjid Mana Pasir Hitam yang minta untuk dapatkan